أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. What's up guys? Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Okay guys, so selamat hujung minggu Acap ucapkan. Sebab yalah kita dah Sabtu Ahad ni kan, budak-budak pun dah start je sekolah. Macam biasalah orang-orang dah start berjalan apa semua kan. Tapi guys, hari ni Acap nak share dengan korang, kalau korang ada masa korang dah tengok video ni kan, Acap nak share tentang ada satu cerita ni daripada satu keluarga ni yang balik kampung time-time macam ni juga, and then pergi melawat rumah pusara ibu diorang yang dah 2 tahun diorang tak sempat nak pergi jenguk. Tapi yang menyambut diorang bukanlah datangnya daripada alam kita sendiri. Macam mana tu guys? Kat rumah tu ada penunggu ke macam mana? So kita tengok video ni, dan Acap ada video dia, Acap akan tunjuk juga. And Acap juga ada satu cerita yang berkenaan dengan kisah yang ini. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan bell notification, and kita roll intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, apa yang Acap tahu tentang video ni, perakam ni ataupun owner kepada video ni, dia kata niat asal dia just nak tunjuk keadaan sekeliling rumah pusaka dia yang telah pun ditinggalkan hampir 2 tahun lebih jugalah. Acap tak sure rumah pusaka ni siapa punya. Sekejap lagi Acap akan baca dengan korang juga tentang berita ni. And then, apa yang memelikkan ataupun apa yang menyeramkan mendirikan bulu Romaku ini adalah entiti yang berjaya dirakam secara tak sengajanya dekat dalam video tersebut. Okey, sabar. Tahu nak tengok video tu, sabar sekejap. Bertenang wahai rakyat Malaysia. Okey, apa yang lagi menyeramkan tentang video ni adalah lagu yang digunakan dalam video ini. Gila kau. Jangan tengok video ni malam-malam guys, sebab dia menggunakan lagu yang ada berkenaan dengan Cik Akak cantik kita ataupun Cik Ponti kita. Okey, kalau korang pernah menonton filem Pontianak Harum Sundal Malam, aku tak sebut nama dia, tak apa, okey kot. Itu nama filem kan. Kalau korang pernah menonton cerita tu, inilah lagu dia, Gurindam 12. Dengarkan sikit. Sikit je. Sekarang banyak-banyak kena copyright. Seram kan? So itulah dia yang digunakan di dalam video ini. And then Acap nak tengok dengan korang video ni, kita sama-sama react, kita sama-sama rasa, and then kita sambung balik kisah tentang cerita ini guys. Dia kata kat sini, perhatikan dekat tingkap dan pintu. And we play. Ingat akan dirinya mati, itulah wah, mengemang. Nampak tu guys. Kau nampak tak? Video dia memang kejap je, memang sekejap je video dia. Tapi Acap pun mengemang lah Mat bila nampak benda-benda macam ni kan. Tapi lagu Gurindam 12 tu yang kacau sikit tu. Okey, kita nak cerita sikit tentang berita dia ni Acap lupa pula. Okey, sekejap Alright. Sehingga kini tak payah baca. Okey, berkongsi cerita dengan M-Star, Najwa Syamimi Muhammad Zain berkata video yang dimuat naik itu dirakam oleh salah seorang ibu saudaranya di kampung mereka di Tanah Merah, Kelantan. So benda ni jadi kat Kelantan guys. Okey, makcik saya saja je rakam masa dekat kawasan tu. Niatnya nak rakam rumah pusaka milik ibu saudara kepada umi saya dan juga kebun durian di situ. So rumah tu adalah milik ibu saudara kepada umi dia. So mak saudara dia lah. Nenek saudara dia lah. Macam tu lah lebih kurang. Makcik kemudian hantar video kat WhatsApp family group. Masa dia rakam tu, dia tak perasan. Kemudian ada seorang lagi ibu saudara saya dalam grup tu tanya, nampak sesuatu tak dalam video tu? Oh my god. Selepas itu kami pun zoom dan nampaklah sesuatu seperti yang dikatakan ibu saudara saya tu.
serta-merta memang meremang, kata gadis berusia 23 tahun itu. Muda lagi. Menurutnya yang senang disapa sebagai Wawa, salah seorang saudaranya kemudian memeriksa rumah pusaka berkenaan keesokan harinya, namun tidak menemui sebarang perkara yang dahsyat. Besok tu dia pergi cek ada apa-apa tak kat dalam tu. Dahsyat. Dahsyat, hang champion tu. Tapi daripada tengok kan, segi rumah dia memang agak seram lah. Dia macam Acap ada juga rumah moyang Ash Acap dekat Negeri Sembilan. Dia punya rumah pun kategori macam ni juga tapi memang seram guys, dia punya vibes. Sebenarnya rumah tersebut dah lama kosong tanpa penghuni. Umi bagi tahu sejak dia kecil lagi rumah tu dah kosong sebab ibu serta saudara bapanya berkahwin dan berpindah. Rumah ni dah lama kosong. Apa yang 2 tahun tak baliknya? Mak dia yang dah 2 tahun tak balik. Sabar Cap, baca lagi. Umi memang membesar dekat rumah berdekatan rumah pusaka tu. Kata Umi, rumah itu memang ngosek ataupun dalam perkataan lainnya seram sejak dikosongkan. Walau dah terbiar kosong dah tempoh lama, tapi ia tetap utuh. Kali terakhir balik Kelantan adalah pada 2019. Ayah dan Umi dua-dua berasal dari negeri yang sama. Dia juga nak balik kampung, tapi situasi sekarang menjadi kekangan. Faham. Yelah guys, kan kita PKP kan, mungkin Acap boleh simpulkan kat sini mak ayah dia yang jaga rumah tu. So memang rumah tu dah terpenggalai lama, and then mungkin mak ayah dia datang untuk bersih-bersihkan sikit-sikit ke apa kan, supaya rumah tu tak rosak lah kan. Tapi dah usang lah macam dia cakap. Tapi itulah, yang lain nak direkam, yang lain pula dia jumpa. Okey, macam Acap cakap tadi, Acap ada satu kisah yang pernah Acap, bukan Acap lalui ini saudara Acap lalu benda ni. So dia bukan saudara dekat, dia macam saudara jauh. Kita Melayu kan banyak pupu kan, 1 pupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 10 pupu kan. Dia ni kira macam 2 pupu Acap lah. Acap pun tak tahu yang dia saudara Acap. Biasa Melayu kan. So bila dah tahu dia ni saudara, dia ceritakan Acap pasal benda ni. Benda ni tentang mak saudara dia. Pening kan. So kau anggap je lah, ni Acap punya saudara yang cerita. Okey, cerita dia macam ni. Siapa yang nak cari kereta baru, Proton, Honda, Pro 2, Toyota, Mercedes, apa pun kereta, boleh kontak saya di talian 013 202 3664 ataupun pergi ke page Facebook saya, Amir Proton Viral. Saya akan assistkan dokumen anda sampai lulus bang. Sampai lulus kita akan assist. Okay guys, saudara Acap ni, diorang ni berkelana dekat Singapura tau guys. So, diorang ni dapat berita tentang pemergian mak saudara dia pada waktu tu, which is sepupu mak dia. Tetapi diorang ni tak dapat nak balik ke Malaysia disebabkan ada kekangan yang berlakulah. So Acap tak payah cerita lah pasal benda tu. Okay, dan jadikan cerita setahun lepas tu baru diorang ada peluang untuk balik ke Malaysia untuk pergi melawat saudara dia. Okay, saudara dia ni pun jauh juga guys. Kau bayangkan lah, kalau masuk daripada Singapura kan, daripada Johor kan, dia punya saudara ni ada dekat area-area Kulim, Kedah sana. Okey, memang jauh. So bila diorang ni dapat peluang untuk balik ke Malaysia, and then memang mak dengan ayah dia dah decide lah untuk pergi balik kampung mak dia yang ada dekat area-area Kulim, Kedah. Sampai dekat Kulim, dia orang berhenti dekat rumah nenek dia, and then dia orang borak. Menurut si member aku pula. Menurut si sepupu jauh Acap ni, dia kata mula-mula dia orang ni dah terlupa dah sebenarnya tentang perihal kematian ataupun pemergian sepupu mak dia ni. Tapi bila dah borak biasalah kan, dia dah borak, dia dah sembang lara. So terkeluarlah pasal isu setahun lepas ni. So maknya pun kata, kita orang ni tak sempat lagi ni nak pergi jenguk kubur si nenek ni. Lepas tu nenek kata, pergilah kan, ada masa ni pergilah. Ni kau pergi dengan dak ni, dengan adik mak dia lah, sebab adik mak dia ni tahu kubur dia kat mana. So dia kata pada waktu tu dia terdengar 2 orang ni bercerita lah, which is mak dia dengan nenek dia bercerita. Habis rumah dia sekarang siapa duduk? Dia kata rumah dia tak ada orang duduk sekarang. Memang dia tu pun kau tahu je lah, suaminya dah meninggal dah kan. Anak-anak pun dah kerja jauh, tak ada yang nak duduk situ. Tapi adalah kadang-kadang si Alang tu balik, kadang si Hatih tu balik, anak-anak makcik dia yang meninggal tu lah. Tapi kemas-kemas je lah rumah tu, tak duduk pun. Adalah kadang-kadang dia orang balik, macam tu lah cerita dia. So mak aku ni pun ajak ayah aku dan juga family lah semua, dengan aku punya si adik mak aku ni pergi ke kubur, pergi melawat lah kubur aunty ni.
waktu kita orang melawat kubur tu memang of course lah kita orang baca Al-Fatihah apa semua kan. And pada waktu tu Cap, aku ni baru berusia 14 ke 15 tahun masa tu. Time tu lah. Cerita ni kira-kira plus minus 5 years ago punya cerita tau. Bukan zaman Covid tau. 5 tahun lepas lah. So tahun ni kalau 14, 15, dia dah 20 lah lebih kurang kan budak tu. Okay, jadi cerita masa kat kubur tu, aku ni bukan kenal sangat sepupu-sepupu mak aku ni. So aku pun macam faham tak? Dia macam okay, kita datang kubur orang, kita tak tahu siapa kan. Dan waktu tu aku dengan adik aku time tu umur pun 8 tahun. So aku 14, adik aku 8 tahun kan. So kita orang dua beradik lah. Kita orang macam blur tau, tak tahu apa yang jadi sebenarnya. So lepas dia habis dekat kubur tu, adik mak aku ni kata dia nak balik sebab petang tu dia nak kerja. And mak aku dengan ayah aku decide untuk pergi ke rumah yang meninggal ni lah. Pergi rumah yang makcik aku yang meninggal ni. So waktu tu bapak aku cakap, betul ke nak pergi sebab dah petang ni, dah 6 lebih, kan nanti dah maghrib. Lepas tu mak aku cakap tak apa, kita nak pergi je tengok-tengok, boleh bersih-bersihkan apa-apa yang patut. Jomlah sekejap, dia kata. Okay, so diorang pun decide and then diorang pun gerak. Diorang gerak ke rumah tu. Okay, aku specifykan lah nama makcik yang meninggal tu Mak Teh lah, senang cerita. Diorang pun bergerak pergi rumah Mak Teh. Sampai kat rumah Mak Teh, okay, dia punya rumah pun lebih kurang macam yang korang nampak dalam video tu tadi lah guys. Dia macam kat depan tu ada kebun kecil sikit kan, ada tumbuhan-tumbuhan pun, lalang dah tinggi apa semua. And then baru masuk tu baru rumah. So belakang tu memang banyak tumbuhan-tumbuhan hijau kat situ. Okay, sampai je kat situ Cap, mak ayah aku berjalan kat area-area laman. Okay, area-area laman dekat area-area situ. And then aku pun jalan lah ikut mak aku apa semua. Tapi tiba-tiba adik aku dekat belakang adik aku nampak dia dekat area belakang kawasan rumah tu tau. Dia macam pergi ke arah dapur. Dia buka pintu dapur, dia masuk. So aku pun tengok. Aku biarlah kan, dia masuk. Mungkin dia nak tengok rumah. So aku pun masuk dekat pintu depan. So rumah dia ni bukan berpisahan, dapur lain, ruang tamu lain. Aku pun masuk dalam rumah tu. And then aku pun jalan-jalan tengok keliling. Habuk memang banyak lah. Tapi dalam keadaan rumah yang kemas lah. Tak adalah tertinggal usang sangat kan. Tiba-tiba aku dengar suara adik aku ni. Along. Aku dengar macam tu. So aku pun keluar daripada kawasan depan tu. And then aku dengar lah bunyi tu daripada belakang. Sebab adik aku kan masuk dekat area dapur tu kan. So aku pun daripada area ruang tamu depan tu, aku nak bergerak ke arah dapur. So masa aku nak bergerak ke arah dapur, aku nampak adik aku keluar daripada pintu dapur tu. Aku macam, kenapa panggil-panggil? Along, sini. Jom. Dia kata macam tu. So aku macam, nak pergi mana ni kan? Lepas tu aku macam okey lah, pergi je lah. Time tu kalau nak kata masa ke apa, dalam lingkungan 6.40, 6.45 macam tu dia kata. So bila dia kata jom tu, aku ni pun pergilah dekat dia. Masa aku jalan nak pergi kat dia, aku mengomel lah, nak pergi mana ni? Dah malam-malam, dah maghrib ni. Nak pergi mana? Sinilah Long, sini. Kita salam Mak Teh dulu. Aku macam, salam siapa? Mak Teh kat dapur. Cepat dia tengah buat air. Salam Mak Teh. Sebab adik aku ni selalu tahu ikut mak aku ni pergi jumpa saudara mara lah. So mungkin adik aku ni kenal, aku je yang tak apa kenal. Dia kata macam tu. So aku macam, Mak Teh? Mak Teh kat dapur tengah buat air. Cepat jom salam dia. Aku pun pelik lah. Bukan rumah ni tak ada orang ke supposed to be kan? Aku dah macam, uish. Aku macam terperanjat tapi nak tahu. Aku pun pergi. Aku pergi kat area dapur. Aku tengok dekat dapur tu tak ada orang macam. Tak ada orang. Aku cakap dengan adik aku, mana ada orang? Kau ni Mak Teh mana buat air? Adalah bang. Cuba abang tengok tu. Dia kata macam tu. Aku pun toleh lah. Guys, kau tahu tak? Daripada area dapur tu, aku nampak ada satu perempuan punya lembaga tengah naik ke arah ruang tamu tu, Mat. Tapi memang laju gila. Dia macam sekilas je. Macam tu. Time tu memang aku tak cakap banyak. Aku mengemang sebab aku sure itu bukan manusia. Aku tarik adik aku. Bak mengemang, Mat. Mengemang aku cerita ni. Tak main-main bang. And Aku angkat adik aku tu. Aku bawa lari. Aku jerit, Mama, Ayah. 2 orang. So bila dah panggil, diorang datang, kenapa ni? Aku tak nak cerita waktu tu, tapi aku nak keluar daripada tempat tu. So aku bawa ayah aku, mak aku pergi kereta, and then kita orang gerak daripada tempat tu. So dalam kereta tu bapak aku tanya, yalah kenapa ni? Kenapa? Asal takut sangat ni? Kenapa pucat nak muka ni? So aku ceritalah kat mak ayah aku, and then mak ayah aku pun terperanjat lah dengan cerita ni. Tapi itulah, alhamdulillah lah tak ada apa-apa yang jadi. So balik tu pergi jumpa ada satu pakcik ni, dia bagi aku minum air apa semua, and alhamdulillah semua benda okey. So macam tu lah guys, cerita yang dilalui oleh saudara Acap
Dia memang short, simple but wow, creepy mat. Kan? Kau bayangkan adik dia tadi dah bagi salam benda Allah tu. Kau bayangkan dia ajak aku pula bagi salam. Ui, jangan buat hal mat. So itulah dia guys, yang Acap nak kongsi dengan korang. So mungkinlah mungkin ada family yang ada rumah-rumah pusaka ni, kita bukan nak cakap apa, tapi yalah, benda ni memang ada, just kita jaga, jangan biarkan usang, sebab memang tempat-tempat dia disukakan tempat-tempat yang ditinggalkan. Rumah yang terbengkalai, memang dia orang suka lepak sana. So sampai sini saja video Acap. So Acap harap korang boleh jaga diri, stay safe. Sekarang berjalan, tetap berjalan, jaga diri perlu sentiasa. Okay, kita jumpa di video akan datang insyaAllah. See you when I see you guys. Wassalamualaikum. Bye.